tahu lebih lanjut berkaitan dengan ajaran makrifat yang Ayanda ajar, dan saya pun mengikutinya dekat YouTube. Jadi saya berasa berminat lah nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan ajaran makrifat ni. Jadi boleh saya mula dengan soalan? Silakan. Ya, bismillah. Bolehkah Ayanda perkenalkan nama dan latar belakang Ayanda? Baik. Tolong ambil ni. Tak ada bateri. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mengucap terima kasih. Saya bernama Haji Syahari bin Haji Muhammad Yusof, yang asal juga kampung halaman kecil saya di negeri Kelantan. Biarpun saya membesar di Kuala Lumpur. Ayah saya nama Muhammad Yusof Cik Wok. Berasal dari Tumpat, Kelantan. Jadi beliau sedari kanak-kanak, sedari remaja, belajar ilmu makrifatullah dengan Tok Selehong yang bernama Tuan Haji Abdul Rahman. Nama gelarannya Tok Selehong kerana beliau menetap di Kampung Selehong. Beliau belajar ilmu makrifat dengan Tok Selehong ini sedari belum kahwin, sehinggalah sampai umur berumah tangga. Kemudian sekembalinya Tok Kenali daripada Mekah ke kota Kelantan, beliau berguru dengan Tok Kenali. Begitulah. Tok Kenali ini gurunya Syekh Ahmad Al-Fatani di Mekah sana. Dan Syekh Ahmad Al-Fatani berilmu, keturunan ilmu daripada Syekh Daud Al-Fatani. Walaupun beliau tidak berguru langsung kerana perbezaan umur, tetapi melalui ilmu-ilmunya. Itu saja pengenalan. Baik. Yang kedua, dari mana dan bagaimana ayah Tuan Guru Ayanda mendapat ilmu makrifat daripada Nabi? Maksudnya proses mendapat ilmu makrifat tu boleh ceritakan? Maksudnya cerita, mungkin ada cerita macam mana? Baik. Untuk saya tahu lebih lanjut. Asalnya ilmu makrifat ini anugerah Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Jikalau tidak dikehendaki Allah, bergurulah berpuluh tahun pun, bergurulah dengan beratus guru sekalipun, jikalau tidak dengan keizinan Allah, tidak akan siapa pun dapat memiliki ilmu makrifat. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah sahaja. Itu makanya ilmu makrifat ini jarang dimiliki. Yang kedua, ilmu makrifat ini bukan harta pusaka yang boleh diturun-temurun kepada anak cucu. Tidak ada seperti harta yang boleh diturun-temurun kepada anak cucu, melainkan ilmu makrifat ini kepada sesiapa yang dikehendaki Allah. Lalu memandangkan Yusof Cik Wok ini sekampung Tumpat, Kelantan dengan Tok Selehong, maka bergurulah beliau dengan Tok Selehong semasa itu, dan beliau sendiri pun tak tahu akan ilmu yang dituntut itu ilmu makrifat.
Cuma kebetulan dia berguru dengan Tok Selehong. Setelah besar, setelah berumah tangga, barulah dia tahu yang ilmu Tok Selehong itu ilmu ma'rifatullah. Makrifat arti mengenal, ma'rifatullah itu mengenal Allah. Jadi kita sebagai seorang Islam, kata ulama terdahulu, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu bukan mustahil, bukan sunat, tapi wajib mengenal Allah. Tak kira kamu belajar apa, asal saja Islam, sebelum solat, sebelum syahadah, sebelum haji, sebelum bersyahadah sekalipun, kita wajib mengenal Allah. Jadi beliau menuntut dengan Tok Selehong selama sehingga dia kahwin. Dan sempat belajar beberapa tahun dengan Tok Kenali. Begitulah sejarahnya. Okay, untuk tempoh masa tahun ni kan, maksudnya daripada tahun berapa lagi tuanku ayahanda mula untuk mengajar ilmu makrifat ni, daripada selepas pada ayahanda ambil daripada ayahanda, dalam tempoh ni berapa tahun dah ayahanda berdakwah dengan ilmu makrifat ni? Baik. Sebelum itu nak bagi tahu anak murid terakhir Tok Kenali adalah Tuan Guru Hajilah Lubuk Tapah. Tuan Guru Hajilah Lubuk Tapah ini murid terakhir Tok Kenali. Jadi mula belajar ilmu ini daripada kecil, ya, selalu mendengar sahabat-sahabat Yusof Cik Wok datang ke rumah dan kita dengar semasa itu. Dan bukannya nak belajar sangat, tak tahu apa pelajaran, cuma dengar sahaja. Dengar hari-hari dengar. Ya, daripada kecil sampai besar, berpuluh tahun mendengar perkara yang sama. Jadi dengan sendirinya, belakang parang pun jikalau diasah, dia akan tajam. Ini kan pula berpuluh tahun. Tambah pula saya ini sekolah rendah, daripada darjah 1 sampai darjah 6, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Boleh tanyalah sahabat-sahabat. Masya Allah. Tetapi kuat main sukan. Kalau berlumba lari apa lumba lah, tidak pernah dapat nombor 2, melainkan wajib dapat nombor 1. Tapi pelajaran baca darjah 1 sampai darjah 6 tak pandai. Tetapi apabila kawan-kawan kepada Yusof Cik Wok datang ke rumah, sampai pagilah saya tak tidur. Boleh tanya kakak masih hidup, boleh tanya abang kandung yang masih hidup. Pelajaran sekolah tak pandai, tetapi apabila orang datang ke rumah bermuzakarah dengan Yusof Cik Wok, saya tak tidur sampai pagi sama dengan orang tua. Jadi belajarlah, belajar mendengar. Lama kelamaan ilmu itu kita tak niat pun nak belajar, tak ada niat pun nak jadi guru. Kemudian dikarenakan nak jadi cerita, arwah atuk mau naik bas balik ke Gua Lipoh. Masa tu kita darjah 6. Dia suruh tunggu bas Gua Ipoh. Jadi saya melihat bas, saya tak pandai baca Gua Ipoh. Lalu bas itu menuju ke Gua Ipoh, bukan ke Jeli. Jadi Datuk marah. Sia-sia belajar, besar tak erti belajar. Nak tengok bas Gua Ipoh pun tak erti baca. Saya main agak-agak je.
Bukan tu, ini bukan Gua Ipoh, ini Hala Kejeli. Ternyata bas itu membelok ke kampung Gua Ipoh. Marahlah beliau kepada saya. Dan daripada itulah terbitnya untuk membaca. Sampai ke tingkatan 1, saya kuat membaca. Sehingga berjalan pun pegang buku. Dan belajar bersungguh-sungguh sehingga melayakkan diri untuk masuk ke science stream. Ya, sekolah sains. Ya, malangnya periksa SPM semasa itu, sekarang ini panggil apa? SPM zaman dulu, sekarang ini apa? SPM juga. Baik. Bahasa Malaysia 8. Maka tak dapatlah melanjut pelajaran ke tingkatan 6. Maka masuklah kerja kerajaan. Daripada 2, 3, 4 tahun kerja kerajaan, ambillah bahasa Malaysia, subjek bahasa Malaysia, dapat 6. Dan layaklah saya memasuki pusat pengajian tinggi iaitu UiTM. Nak cerita di sini bukan UiTM yang nak ceritakan bahagian undang-undang. Nak ceritanya, saya tidak pernah membeli pun sebiji buku akademi, melainkan saya beli buku-buku agama. Buku Imam Ghazali, jilid, semua jilid. Hamka, Ibnu Qayyum, Ibnu Taimiyah. Dan setelah menjawat jawatan kerajaan, di pejabat saya itu penuh dengan buku-buku. Dan sahabat-sahabat mengatakan ini library bukan pejabat. Ada mesin cetak, maklumlah kita seorang pegawai, mesin cetak dalam bilik sendiri, baca cetak, baca fotostat. Sampai ada sekarang ini fotostat. Baca, tengok yang berilmu, fotostat. Maklumlah pegawai, fotostat free, kertas free semasa itu. Sampai sekarang saya simpan, biarpun dimakan anak-anak sikit-sikit. Jadi nak ceritanya di sini, saya kuat membaca. Dan kalau saya boleh tunjuk buku yang saya baca, tafsiran Quran, saya tulis, saya catat, saya garis, saya buat note satu persatu. Dalam terjemahan Quran itu, masa itu masih pegawai. Saya baca terjemahan Quran itu satu. Tapi ada tulisan, ada garis, di tepinya ada footnote. Begitulah setiap buku saya baca, saya akan tulis. Ini 50%, ini 70%, ini 300%. Mengikut ketinggian ilmu. Boleh pergi ke rumah saya, tengok buku saya, semua ada catatan. Tanda right, tanda pangkah. Jadi di situlah Muslim-Muslimat, saya ini boleh dikatakan banyak membaca. Okey, itu saja latar belakang. Jadi soalan seterusnya. Seterusnya, bagaimana pengajaran ilmu makrifat ni dan pastinya Baik. Daripada awal tu sepatutnya orang yang nak belajar tu apa yang kena ada? Adakah kena bermula dengan kitab asas ke macam mana? Baik. Muslim-Muslimat, para pendengar, termasuklah Ananda yang dikasihi. Pada mulanya, masih dalam menjawat jawatan kerajaan, adalah orang panggil ke sana ke sini. Kalau di Kuala Lumpur itu, mana jabatan yang saya tak pernah pergi? Jabatan Polis Pusat, Sekolah Akademi Polis, pernah juga jadi pensyarah sekejap. Mengajar polis-polis di Akademi Polis Jalan Ceras.
jabatan kastam, jabatan tentera, bermacam-macam jabatan lah, terutamanya bahagian polis. Di situlah jadi masa kerja sudah terganggu. Apalagi ke Penang, ke Perak, ke Singapura, ke Brunei. Jadi masa itu kereta Volvo S40 2 kali tukar enjin kerana jauh perjalanan. Jadi berhenti kerja. Umur 40 tahun berhenti kerja dan sepenuh masa berceramah. Berceramah baik masjid, baik surau. Nak ceritanya Nanda dikasihi. Apabila dengar saja ceramah Haji Syahari, di mana masjid Kuala Lumpur boleh tanyalah. Penuh sampai ke bawah, penuh orang tak dari mana. Itulah timbulnya iri hati, timbul dengki, timbul kecewa penceramah-penceramah semasa itu. Kerana ceramah beliau, banyak orang tidur di dinding, bersandar di tiang, 2-3 belah orang je paling ramai. Tapi jika kalau ceramah Haji Syahari, penuh. Termasuklah masjid besar wilayah Persekutuan Jalan Duta sana. Dewan dia sampai tak cukup kerusi. Itulah makanya timbul fitnah. Mengatakan sesatlah, salahlah. Jadi diorang tak puas hati, lalu melapor kepada jabatan JAKIM. Jadi orang JAKIM ini dia bukan siasat, dia ikut dengar orang cakap je. Kemudian satu hari jam 2 petang, saya di Kelantan semasa itu balik menziarah. Dapat telefon daripada Jabatan JAKIM, suruh hadir ke besok paginya. Makanya seronoklah hati kita, kerana kita ingat dia nak meluluskan kitab kita. Saya ada menulis kitab, hantar ke Jabatan JAKIM, hantar ke Jabatan Fatwa, hantar ke KDN, suruh siasat. Tak ada orang buat kitab hantar kepada Jabatan JAKIM, melainkan kita. Lalu ingat, dia nak meluluskan, gembiralah kita. Lalu pagi esoknya dipanggil masuk dewan. Mereka nak mengatakan, buat keputusan, mengatakan ajaran saya ini boleh memesongkan akidah orang. Itulah makanya tauliah. Saya dapat tauliah mengajar seluruh begini. Kemudian maka diistirahatkanlah saya ini mengajar ilmu yang boleh memesongkan akidah orang. Di situlah makanya saya tidak lagi berceramah di masjid. Kemudian ditakdirkan Allah, saya gagahkan juga pergi ceramah di masjid Kelang, masjid besar Kelang. Lalu saya ditangkap kerana tidak ada tauliah. Dan dibicara, saya menang tanpa syarat. Dan hakim memberitahu supaya menganugerahkan tauliah mengajar. Hakim memutuskan. Makanya saya memohon tauliah dan dibenarkan mengajar seluruh negeri Selangor. Tauliah satu-satunya sayalah mendapat tauliah mengajar ilmu makrifat di Malaysia ini. Tetapi dikarenakan orang tidak faham ilmu ini, pihak JAKIM pun, saya sudah menulis surat kepada JAKIM. Semasa dia orang panggil saya, masa itu pihak JAKIM membicarakan tentang Tuhan Harum.
Tuhan Harun semasa itu. Jadi saya ini hanya mangsa kambing hitam. Dipanggil tidak ada surat. Dan jemaah-jemaah yang datang itu pun tak tahu tentang saya. Tiba-tiba di mesyuarah. Dan kita pun tak tahu yang bahawasanya kita akan dituduh mengajar sesuatu yang boleh memesongkan akidah. Lalu saya menulis surat kepada Jabatan JAKIM, ini boleh secara langsung ini. Saya menulis surat selama 4-5 tahun berturut-turut. Bertanya, kalau saya ini sesat, jikalau buku saya salah, boleh tak bagi tahu muka surat berapa salah? Dan jikalau saya sesat, mana jalan yang benar? Minta tunjuk ajar kepada saya. Dan saya minta kepada JAKIM supaya panggil saya. Panggil saya. Saya nak menuntut dengan pegawai JAKIM, pegawai fatwa, mana ilmu yang benar. Dan surat-surat itu dicop oleh Jabatan JAKIM, Jabatan Fatwa, dan boleh tengok dalam YouTube saya paparkan. Tidak terjawab sampai sekarang. 4-5 tahun berturut-turut saya suruh Jabatan JAKIM, Fatwa panggil saya. Saya pengarang buku. Mereka mengatakan buku saya ini sesat. Salah. Jikalau sesat salah buku saya, muka surat berapa yang salah? Saya tulis. Tidak jawab. Saya hantar lagi kitab demi Allah Subhanahu Taala. Saya hantar lagi kitab ke KDN, ke JAKIM, ke Fatwa untuk semak lagi. Tetapi tak ada jawapan sampai sekarang. Saya tulis surat. Di manakah pegawai JAKIM yang berilmu makrifat, saya nak belajar. Dan ajarlah saya supaya saya tidak salah menyampaikan kepada orang lain. Saya nak belajar daripada pegawai JAKIM, saya nak buat role model makrifat yang betul. Panggil saya dan bagi tahu buku saya di mana salah, di mana silap. Anda boleh baca dan surat saya, kalau tak salah 2-13 muka surat. Saya nak belajar, saya beritahu sebelum syahadah, sebenar syahadah itu apa, nak nafi apa, nak isbat apa. Saya tulis dalam surat itu. Sebelum sembahyang kita angkat takbir Allahu Akbar, nak ingat Allah itu bagaimana? Biru kah, kuning kah, hijau kah? Cuba beritahu kepada kita nak ingat Allah sebagaimana. Jadi sampai begitu detail. Sampai sekarang tidak terjawab. Kemudian saya ada mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Dan saya tulis surat kepada JAKIM. Tuan, boleh tak tolong cari seorang peguam untuk saya dakwah jabatan Tuan Jabatan JAKIM. Boleh baca. Saya tulis surat, Tuan, boleh tak Tuan mencari seorang hakim kepada saya, seorang peguam kepada saya untuk mendakwa jabatan Tuan. Kalau saya salah di mana? Sampai begitu sekali. Kalau nak kata saya cari peguam, mungkin tak ada peguam orang makrifat. Tak ada peguam makrifat. Saya minta bantuan JAKIM cari peguam makrifat. Saya nak pakai peguam makrifat, nak dakwa jabatan JAKIM. Tetapi malangnya, mana ada peguam makrifat, undang-undang makrifat. Melainkan ada ilmu syariat, undang-undang syariat, mahkamah syariat ada lah. Mana ada mahkamah hakikat makrifat. Jadi sampai sekarang lah, saya, jikalau orang menuduh ilmu Haji Syahri ini sesat, salah, cuba kemukakan kepada kami, mana yang betul. Nak mengenal Allah macam mana? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah tak boleh, salah. Jadi apakah awal agama mengenal setan? Mengenal hantu? Mengenal iblis? Nah cuba. Jikalau salah mengajar mengenal Allah, apakah kita nak mengajar mengenal Yesus? Begitu. Salah mengenal Allah, bagus ajar mengenal Yesus. Apakah begitu? Nah, jadi inilah salah ini kerana salah persepsi.
Kita tidak boleh nak buat fatwa salah setiap ilmu yang belum kita miliki. Orang fiqh mengaji ilmu fiqh. Dia tak mengaji ilmu makrifat. Tak ada ilmu makrifat di Universiti Azhar. Tak ada ilmu makrifat di Mesir. Ilmu makrifat itu di dada para guru. Itu saja dulu kuat anda. Okey, soalan seterusnya. Selain daripada Ayanda berkelana lah menyampaikan ajaran makrifat ni, adakah Ayanda ada tempat yang khusus untuk anak murid datang ataupun bebas? Baik. Kita ini tak ada kumpulan, tak ada tempat khusus untuk belajar, tak ada. Kita ini umpama siapa yang panggil, kita datanglah. Biarpun satu orang panggil, kita datang. Biarpun jauh. Begitu, tak ada khusus dan tak ada kumpulan. Baik, lagi. Tak ada tempat khusus belajar maksudnya. Tidak ada. Seterusnya saya masuk untuk berkaitan dengan benda yang saya nak tahulah. Bagaimana untuk memahami ilmu makrifat yang sebenar dan cara dia sebenarnya dan mungkin ada syarat-syaratnya. Baik. Cara ilmu makrifat berbeza dengan ilmu fiqh. Berbeza dengan ilmu tarikat. Kalau kita belajar ilmu makrifat, dia wajib, bukan mustahil, bukan sunat, dia kena belajar syariat dulu. Kena belajar tarikat dulu. Baru boleh sampai makrifat. Dia tak boleh nak terus-terus makrifat. Tak akan boleh. Tak boleh kita bercakap makrifat jikalau kita tidak mengkaji Al-Quran. Tidak akan boleh bercakap ilmu makrifat jikalau kamu tidak mengkaji hadis. Tidak boleh. Nak bercakap tak boleh. Jadi orang yang berilmu makrifat ini mesti melalui ilmu fiqh dulu. Tahu haram halal, sah batal, mubah. Tahu hukum tu. Hukum di mana hukum itu. Kemudian cara untuk belajar makrifat. Jadi saya jawab pada hari ini, tak boleh kita meninggalkan syariat, meninggalkan tarikat, meninggalkan hakikat. Baru kita boleh sampai makrifat. Jadi, ada lagi? Cara apa lagi? Okey, saya nak tahu berkaitan pendapat Ayanda lah berkaitan dengan Nur Muhammad. Baik. Ananda yang dikasihi dan para pendengar yang mendengar secara langsung ini, orang bertelagah daripada dulu sampai sekarang, tak aman ulama-ulama bertengkar tentang Nur Muhammad. Di sini sudah banyak dalam YouTube. Di sini di kanan anda bertanya, baik. Apa itu nur? Nur itu artinya cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya ni artinya terang, jelas, nyata. Jangan pakai perkataan itu nur. Itu bahasa Arab. Kita orang Malaysia. Inilah yang membuat orang bergaduh. Kerana faham bahasa Arab cahaya. Nur. Jadi mereka menganggap apabila sebut cahaya, hitam putih lah. Bukan begitu. Nur artinya cahaya. Apa arti cahaya? Cahaya artinya terang, jelas, nyata. Contohnya, kita berada dalam bilik gelap. Kita tak kenal siapa tu. Ada di sebelah-belah kita, kiri kanan, tak kenal. Tapi apabila buka cahaya, nyata tak? Terang tak siapa sahabat, siapa kawan sebelah? Itu makanya ganti perkataan nur, sebut nyata. Jadi apabila Nur Muhammad artinya nyata Muhammad, Nur Allah artinya nyata Allah. Jadi kita belajar, kita kena nyatakan Allah dan nyatakan Muhammad.
Allah dan Muhammad tak pernah berpisah. Macam mana dikatakan Nur Muhammad tu salah? Ada Allah, ada Muhammad. Jadi, nyata Allah, wajib nyata Muhammad. Salahkah? Yang salahnya persepsi. Sebut Nur Muhammad salah. Tak ada dalam... Memang tak ada. Tetapi, apakah Allah dan Muhammad berpisah? Jadi, jangan bahasa Arab ini dimelayukan. Nur artinya nyata. Jadi apabila kita sebut Nur Allah, artinya nyata Allah. Nur Muhammad, nyata Muhammad. Salahkah? Maka inilah yang disalahkan kerana salah faham. Okey, seterusnya. Bagaimana nak memahami ilmu tauhid dalam majlis makrifat? Adakah dia berbeza dan macam mana? Baik. Ananda dikasihi para pendengar yang budiman sekalian. Ilmu tauhid ini ilmu mengesakan Allah. Mewahdahkan Allah. Ya, mensatukan Allah. Nabi kita junjungan besar Muhammad Rasulullah mengajar di kota Mekah selama 13 tahun. Dia tak ajar sembahyang, dia tak ajar puasa, dia tak ajar haji, dia tak ajar zakat. 13 tahun Rasulullah di Mekah mengajar tauhid. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah. Macam mana nak mengesakan Allah? Ma'rifatullah lah. Mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Jadi, apa yang ilmu apa yang Rasulullah ajar di kota Mekah selama 13 tahun? Ilmu ma'rifatullah. Mengenal Allah, mengenal Allah. Barulah kita boleh mentauhidkan Allah. Barulah kita percaya Allah itu satu. Macam mana nak kata Allah itu satu? Macam mana tauhid yang Nabi ajar di kota Mekah? Nabi di kota Mekah dia tak ajar syurga neraka. Dia tak ajar balasan, pahala. Dia tak ajar bidadari. Dia tak ajar ada susu mengalirnya di bawah. Dia tak ajar. Mari selama 13 tahun kita mengajar, kita mengaji, mengenal Allah. Apabila kita mengenal Allah, kita boleh mentauhidkan Allah itu satu. Jadi macam mana cara nak mengajar, macam mana ilmu nak mentauhidkan Allah itu jadi satu. Lalu orang-orang zaman dulu anak anda belajar sifat 20. Orang nak mengenal Allah ini, kalaulah tak belajar sifat 20, kenal juga, tetapi kenal dia sipi-sipi. Barang siapa tak mengajar, tak mengaji sifat 20, kalaulah kita belajar sifat 20, boleh mengenal Allah dalam masa 1 minit, 5 minit. Tetapi orang yang tak mengenal sifat 20, boleh mengenal Allah selama 50 tahun. Itu bezanya orang mengenal Allah dengan sifat 20 dengan orang tak belajar sifat 20 untuk mengenal Allah. Orang belajar sifat 20 untuk mengenal Allah paling tinggi 5 minit. Tak habis sebatang rokok boleh mengenal Allah. Boleh mentauhidkan Allah. Kalau tak belajar sifat 20, 50 tahun belum tentu kenal Allah. Orang sekarang mengatakan sifat 20 ini bid'ah. Bid'ah sebab dia tak reti nak mentafsir. Jadi tok nenek kita dulu, apa dia belajar? Sifat 20 ini jadi satu nyanyian. Bahasa negaraku tak ada zaman dulu. Melainkan nyanyian sifat 20 lah yang menjadi basahnya bibir tok nenek kita dulu. Bukan negaraku. Ya, nyanyian sifat 20. Dia ada nyanyian sifat 20 zaman dulu. Macam mana mentauhidkan Allah dengan sifat 20? Baik. Wujud arti apa? Arti ada. Sifat siapa ada? Sifat Allah. Jadi selain pada Allah, ada tak? Ini nak mengesakan Allah ni. Wujud arti ada. Ada itu hanya sifat Allah. Jadi apabila
ada itu sifat Allah, sifat makhluk berlawanan dengan sifat Allah. Apabila Allah wujud, apabila Allah ada, makhluk tidak ada. Ini dikatakan tauhid. Tetapi apabila kita kata Allah ada, kita ada, maka syirik kita pada hari ini. Allah gagah, aku gagah. Allah melihat, aku melihat. Allah hidup, aku hidup. Bermakna tuan-tuan mensyirikkan Allah. Jadi Rasulullah mengajar, kamu jangan syirikkan Allah. Apabila Allah melihat, kamu buta. Rasulullah kata. Apabila Allah mendengar, kamu pekak. Apabila Allah wujud, kamu tak wujud. Mana yang dikatakan kita? Nak kata kita wujud mana? Cuba. Nak kata ada tangan, tangan milik Allah. Ada dada, dada milik Allah. Ada kepala, kepala milik Allah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita milik Allah. Mana kita? Mana? Anda nama apa? Aisyah. Mana Aisyah? Cuba cari mana Aisyah. Cuba cari. Aisyah tak mengenal diri kamu Aisyah. Kenapa? Kerana kita tidak ada. Mana kita? Mana? Mana Aisyah? Ini dada, ini tangan, ini kepala. Dada milik siapa, tangan milik siapa, kepala milik siapa? Kepala, semua hujung rambut sampai hujung kaki milik Allah. Ini cara kita mengaji tauhid. Tauhid ni arti mengesahkan Allah. Allah saja tinggi. Allah saja yang besar. Allah saja yang ada. Allah saja yang hidup. Aku tak ada ya Allah. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kakiku ya Allah. Yang ada hanya Engkau. La mawjud bil haqi illallah. Tak ada yang wujud di alam ini. Melainkan yang ada Engkau lah ya Allah. Itulah makanya. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Mana aku hadapkan mukamu. Tidak ada lain yang aku nampak. Melainkan aku nampak wajahmu ya Allah. Karam segala dunia. Karam tenggelamkan diriku. Tidak ada aku. Yang ada hanya Engkau ya Allah. Maka itulah aku dapat melihat sebab ada Engkau. Maka itulah aku dapat mendengar sebab ada Engkau ya Allah. Jikalau ada Engkau, adanya aku, maka syiriklah aku pada hari ini padamu ya Allah. Ini kaedah kita bertauhid. Kita mendirikan solat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagaimanakah besarmu ya Allah? Besarnya Engkau itu ya Allah. Sehingga aku tidak terlihat lagi kepada yang lain. Betul-betul kamu itu esa. Betul-betul kamu wahdah. Kamu satu ya Allah. Tidak terlihat lagi kepada yang lain. Tidak terlihat lagi kepada yang lain. Ini yang dikatakan ilmu tauhid. Mensatukan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mewahdahkan Allah. Jangan kamu ada yang lain selain pada Allah. Salahkah? Salahkah? Barang siapa mengadakan selain pada Allah, maka syirik kamu pada Allah pada hari ini. Allah melihat, aku melihat. Allah mendengar, aku mendengar. Allah ada, aku ada. Allah hidup, aku hidup. Syirik. Jadi apabila Allah ada, aku tidak ada. Apabila Allah hidup, aku mati ya Allah. Jadi kalau aku tak ada, siapa aku? Kita tak boleh mengaku aku Allah, tak boleh. Dah aku tak ada, nak mengaku aku macam mana? Yang ada hanyalah Allah. Begitu juga, cuma orang sekarang ini tak pandai mematikan diri. Tak pandai membinasakan alam. Dia tak pandai meleburkan alam ini untuk nampak Allah. Dia orang tak pandai. Bagi kita orang makrifat, kita leburkan garam ke dalam lautan. Leburkan baju ke dalam kapas. Leburkan gelas ke dalam kaca. Kamu tak pandai nak meleburkan gelas. Duk nampak gelas. Cuba kamu pecahkan gelas. Leburkan, pecahkan gelas. Mana gelas? Ternyata ini kaca. Tapi kita panggil gelas. Baik. Ini baju. Mana baju? Sejati baju ini kapas. Mana baju? Begitu juga diri kita. Diri kita ni umpama gelas. Diri kita umpama baju.
Jikalau kita pandai meleburkan diri ke dalam wajah Allah, maka diri kita tidak lagi terlihat akan diri kita. Leburkan diri kita ke dalam wajah Allah. Seumpama meleburkan gelas ke dalam kaca. Seumpamanya melebur baju ke dalam kapas. Kamu tak pandai nak meleburkan dirimu ke dalam wajah Allah. Cara nak melebur macam mana? Mentauhidkan Allah. Macam mana nak meleburkan dirimu? Tangan milik siapa? Milik Allah. Kaki milik siapa? Milik Allah. Semua hujung rambut sampai hujung kaki milik siapa? Milik Allah. Maka leburlah, karamlah, binasalah dirimu. Itu yang dikatakan al-mutu qabla an tamautu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maka sekarang aku mati, ya Allah. Mana aku? Aku tidak ada. Baju tidak ada. Baju hanya memakai namanya kapas. Gelas hanya memakai namanya kaca. Garam hanya memakai namanya masin. Tidak ada garam yang ada masin. Mana ada garam? Mana ada garam? Kamu tak pandai meleburkan garam ke dalam lautan. Jikalau kamu pandai meleburkan garam ke dalam lautan, garam binasa yang nyata hanyalah masin. Jadi, leburkanlah dirimu. Jangan terlihat adanya diri. Baik, soalan seterusnya. Seterusnya, apakah maksud melihat Allah dalam kisah Nabi Musa di Bukit Tursina? Sebab saya ada dengar tapi kurang faham. Baik. Bagaimana melihat Allah di Bukit Tursina? Satu soalan yang cantik. Jikalau ilmu fiqh cerita dia tidak sampai nak mendudukkan cerita pada tempatnya. Ilmu fiqh tidak sampai untuk mendudukkan cerita pada tempatnya. Malaikat hanya dengar sekadar cerita saja. Tak tahu apa itu bukit, tak tahu apa arti meletup, tak tahu apa arti pengsan. Dia tak tahu. Dia cuma cerita. Pada satu hari, orang minta Musa tunjuk Tuhan dia. Ya Musa, engkau mengaku engkau Nabi lagi Rasul. Tunjukkan Tuhanmu. Sedangkan aku ini bukan Nabi, bukan Rasul. Aku boleh pegang Tuhan aku. Boleh gosok, boleh mandi, boleh pegang Tuhan aku, boleh kilik. Kulu-kili Tuhan aku. Tapi engkau Nabi lagi Rasul, tak boleh nak tunjuk Tuhan engkau. Macam mana aku nak percaya engkau ya Musa? Lalu terkesimalah Musa. Ini cerita fiqhnya dulu. Lalu menajak, ya Allah ya Tuhan, kau perlihatkanlah, kau perzahirkanlah, pernampakkanlah wajahmu ya Allah. Aku nak tatap, nak tengok, nak pandang, nak kelih, nak lihat. Supaya aku boleh cerita kepada kaum aku. Tak boleh Musa, kata Allah. Aku bukan ain, aku bukan benda, aku bukan bersifat nak tengok macam mana. Nak juga. Baiklah ya Musa. Aku bagi satu kiasan saja. Jikalau kau faham akan kiasan ini, kamu akan melihat aku jam ini, saat ini, ketika ini. Jikalau kamu faham akan kiasan aku. Apa kiasannya? Lalu Allah kata Musa, kamu pandang Bukit Tursina. Pandang Bukit Tursina. Musa, jikalau kamu masih terpandang Tursina itu masih kekal di tapaknya, ya, kamu tidak akan nampak aku ya Musa. Tetapi jikalau kamu tidak lagi terlihat Tursina itu di tapaknya, di situlah engkau akan nampak aku ya Musa. Itu saja kiasan dia. Tapi macam mana nak faham? Nabi Musa dah kenal Allah semasa itu. Dengan kiasan ini saja, Nabi Musa dah mengenal Allah. Dan kita pun, kalau kita faham, kita mengenal Allah pada hari ini, jam ini, saat ini, ketika ini. Baik. Lalu Nabi Musa pun tengok, jikalau aku nampak bukit, aku tak nampak Allah. Kalau aku tak nampak bukit, baru aku nampak Allah. Lalu Nabi Musa tengok, tilik, pandang bukit. Jadi dikatakan Allah bertajalli di atas bukit, maka leburlah bukit ini. Jadi bukit ini bukan lebur, bukan pecah, bukan meletup.
Duk ada lagi di negeri Israel sana, Bukit Tursina ni. Lebur pecah itu hanya kiasan. Dalam Quran kata meletup. Hanya kiasan. Lalu Nabi Musa pingsan. Baik. Habislah cerita fiqh. Macam mana cara makrifat nak mengenal Allah melalui Bukit Tursina? Nak dengar tak? Baik. Ini bukit. Bukit ini kiasan Allah atas diri Musa. Jadi apabila Musa tengok, leburlah bukit ini. Bukan meletup hancur, leburlah bukit ini. Tidak ada bukit, melainkan aku terpandang Allah di sebalik bukit ini. Lalu kiasan Tursina ini, dia bawa pada diri Musa. Oh, aku sudah faham ya Allah kiasanmu. Bukit itu umpama diriku. Jikalau masih aku terpandang diriku masih ada, aku tidak terpandang adanya engkau ya Allah. Begitu. Jikalau engkau tengok bukit ada, kau tidak akan nampak aku. Setelah kau tak terlihat bukit, baru kau nampak aku Musa. Sedangkan bukit duduk situ juga. Cuma dia lebur. Umpama lebur garam ke dalam masin, lebur baju ke dalam kapas. Bukan kata koyak baju untuk kena kapas, tidak. Pakailah baju. Jadi kita faham baju tu kapas. Jadi Musa faham. Ini kiasan Allah kepada diriku. Jadi aku ambil kiasan bukit, letak dah diriku. Inilah kiasan Bukit Tursina yang betul ini. Ini Bukit Tursina. Baik. Jikalau aku terpandang bukit, aku tak terpandang Allah. Jikalau aku tak terpandang bukit, baru aku terpandang Allah. Jadi mana bukit ini? Bawa atas diri Musa. Aku tengok, mana aku? Jikalau aku masih ternampak diri aku ada, aku tak nampak Allah. Setelah aku Musa ini tidak lagi nampak akan diriku, baru aku nampak Allah. Itu maksud pengsan. Pengsan ni bukan koma, bukan selok. Bukannya tak sedar diri. Koma ni artinya karam. Lebur Nabi Musa dalam wajah Allah. Benarlah ya Allah. Mana aku? Mana aku? Aku tidak ada yang ada. Allah. Maka fahamlah Musa bahawasanya untuk mentauhidkan Allah melalui Bukit Tursina. Bukit Tursina tu anggaplah diri kita. Lihatlah ini. Jikalau ada aku, tak ada Allah. Tidak ada aku, baru ada Allah. Tengok mana. Aku gagah, Allah gagah. Aku hidup, Allah hidup. Bermana kamu tak nampak Allah? Dirimu belum lebur, belum binasa, belum karam, belum fana, belum pengsan. Jadi macam nak pengsankan diri? Mana aku? Aku tidak ada. Baju tidak ada, yang ada kapas. Sekalipun aku pakai baju, sejatinya baju kapas. Sekalipun aku terpandang tangan milik Allah. Sekalipun aku terpandang ke tubuhku, semuanya milik Allah. Maka kenalah Musa pada hari itu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak mengenal Allah? Jangan sampai terlihat adanya diri, maka kenalah kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang ada? Itu saja. Jadi sebelum kita tutup, dengar cerita fiqh ini, jangan duduk di dalam cerita itu. Jangan duduk dalam cerita. Kita kena lihat di sebalik cerita. Begitu juga cara nak belajar ilmu makrifat melalui kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ringkas kata, Khidir dengan Musa, dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa diarahkan oleh Allah pergi mencari Khidir di dua pertembungan di antara dua muara. Apa maksud dua muara? Jadi fiqh mengatakan dua lautan masin campur lautan tawar. Ada muara sungai campur dengan lautan. Itu fahaman dia. Tetapi bukan sebegitu. Ini cara kita memaham cerita kisah Nabi. Pertembungan dua muara artinya bukan muara sungai. Bukannya dua lautan. Pertembungan dua ilmu. Satu ilmu akal,
satu ilmu rohani. Nabi Musa membawa ilmu akal, Nabi Khidir membawa ilmu rohani. Ini contohnya macam mana ilmu akal. Apabila Khidir bawa Musa masuk laut, Musa bocorkan perahu. Lalu ilmu akal Musa pun, macam mana Khidir, matilah kita. Lautan jauh daripada daratan, nelayan tak ada. Siapa boleh bantu kita? Mati kita ya Khidir. Aku datang nak nuntut ilmu, bukan nak nuntut mati. Sedangkan Nabi Musa di antara Nabi yang paling banyak ilmu. Tapi malangnya, ilmu Musa hanya setakat akal. Itu makanya Allah perintah Musa belajar dengan Nabi Khidir. Tak cukup dengan ilmu akal ya Musa. Ilmu akal kenapa? Ilmu akal. Mati kita. Mati kenapa? Mati kerana daratan jauh. Nak berenang tak sampai. Mati kenapa kita? Mati kerana nelayan tak ada ya Khidir. Dia bergantung kepada daratan. Dia bergantung kepada nelayan. Dia ingat mati kerana air. Lalu Nabi Khidir tutup itu lubang. Dia tanya Musa, matikah kau Musa? Kerana ke daratan jauh? Jadi mati ni Musa tidak dikena dengan satu kena. Tidak disebab dengan satu sebab. Itu maka ilmu kamu ini ilmu akal ya Musa. Daripada awal aku tak nak terima kamu sebagai murid. Tetapi kerana Allah perintah. Inilah pengajaran kepada kamu. Apabila belajar hadis Quran ni, jangan tengok hurufnya. Tengok di sebalik huruf. Pergi pula jumpa rumah orang janda. Malulah janda. Roboh. Sengit. Jadi Musa pun baikilah rumah. Dia sampai petang. Khidir. Umpamanya. Kalau kereta kena isi minyak Khidir. Bukankah? Apa lagi kita? Takkan tak ada biskut-biskut Mary kah? Takkan tak ada biskut-biskut mayat kah? Khidir. Dahlah kerja ni penat. Takkan tak ada takkan tak ada upah. Lalu Khidir kata, ya Musa, inilah ilmu kamu Musa. Kamu menggunakan ilmu akal untuk datang berjumpa aku. Baik. Engkau buat rumah mengharapkan bantuan, mengharapkan balasan, mengharapkan syurga neraka, seumpama solat. Nak syurga, nak pahala. Kamu bukan buat kerana Allah. Kamu buat kerana nak upah. Tengok. Orang berilmu akal ini, dia buat ibadah, nak pahala je. Nak syurga je. Nak bidadari je. Ini orang ilmu akal. Tapi bagi kita ilmu rohani, buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertembungan dua ilmu. Jadi kita baca hadis Quran ini, kena ada mendudukkan cerita jatuh di mana. Kemudian dia pergi bunuh budak. Nabi Khidir bunuh kanak-kanak yang belum cukup umur. Marah Nabi Musa. Membuat dosa besar. Kalau bunuh orang tua, bolehlah tahan kerana banyak dosa. Ini kamu bunuh budak yang tak ada berdosa. Aku tak layak belajar ni. Ini bukan ilmu kebaikan, ini ilmu kemungkaran, kata Musa. Lalu Nabi Khidir pun bagi tahu. Inilah kali terakhir aku berjumpa engkau ya Musa untuk mengajar ilmu. Kamu tak layak belajar ilmu dengan aku, kata Khidir. Kenapa? Kerana kamu menggunakan muara akal. Aku menggunakan muara rohani. Muara hati. Ilmu hati. Kamu tahu tak budak itu siapa buat? Tangan aku siapa buat ya Musa? Kudrat aku siapa buat ya Musa? La tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah. Jika tidak izin Allah ya Musa. Malaikat izin siapa ini? Tidak memanah engkau ya Muhammad. Malaikat siapa memanah? Ini maknanya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, pertembungan dua muara itu bukan muara sungai anak-anak. Pertembungan dua ilmu. Ilmu akal dengan ilmu rohani. Ilmu akal sembahyang je harap syurga. Puasa je harap pahala.
Tapi ilmu rohani, kau diberi syurga free pun tak nak. Kerana syurga itu makhluk. Pasti satu hari syurga itu akan binasa. Jikalau binasa syurga, di mana kamu nak bergantung? Kerana syurga juga makhluk. Cuba kita bergantung pada Tuhan ampunya syurga. Binasa tak? Itu makanya perbezaan ilmu fiqh dengan ilmu hakikat. Memahami sesuatu hadis dan Quran. Baik, soalan lagi? Apakah zikir yang boleh diamalkan untuk mencapai ma'rifatullah? Baik. Ini pun satu hal juga. Orang fiqh, orang syariat, kalau sebut zikir je, mesti subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Mesti dia ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan tasbih. Itu fahaman dia. Orang mengaji hakikat makrifat, zikir bahasa Arab. Bahasa Melayu kata apa? Ingat. Jadi untuk ingat kepada Allah, dia kena mengenal Allah dulu. Kita ini nak berzikir, zikir bahasa Arab. Bahasa Melayu kata ingat. Jadi, nak ingat macam mana Allah? Kalau kita tak mengenal Allah. Baik. Ananda, boleh tak kamu ingat kepada sahabat kamu yang belum pernah kamu kenal? Cuba jawab. Boleh tak ingat kepada sahabat yang belum kita kenal? Pasti tak ingat. Kita makhluk ni ingat benda yang bersifat. Sedangkan Allah tidak ada sifat. Macam mana nak ingat? Jadi pembohong, pendusta, penipu. Orang yang berzikir tidak mengenal Allah. Zikir arti ingat. Orang yang ingat kepada Allah hanya orang mengenal Allah. Melainkan zikir-zikir kebanyakannya hanya membilang-bilang buah tasbih. 100, 200, 1000, 2000, 80,000. Membilang-bilang buah tasbih. Adakah benda tu salah untuk mengenal Allah tu kita betul? Tak salah. Dia mengikut tingkatan ilmu. Macam kita sekolah rendah. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 5 kali 5, 25. Sebab apa kita baca CV? Semasa itu kita tahap belajar. Tapi sudah masuk universiti, apakah lagi kita bawa CV? Dah tahu dah meja kaki 4. Kenapa kamu sebut lagi meja kaki 4? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bila yang Allah tu kotor? Pernahkah Allah kotor? Kamu yang bilang maha suci Allah, seolah-olah kamu tak tahu yang Allah tu maha suci. Kamu duk bilang lagi, seolah-olah kamu tak percaya yang Allah tu maha suci. Tak percaya yang meja tu kaki 4. Itu mana tahap kita. Kalau tahap syariat tarikat, kena baca. Baru boleh sampai makrifat. Tak salah baca. Tetapi tahap mana? Kalau tahap tadika, ialah 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Meja kaki 4. Meja kaki 4. Meja kaki 4. Tapi kalau dah tahu dah meja kaki 4, mau tak bilang lagi? Itu makanya tahap orang berzikir, tak usah sebut perkara zikir. Itu Arab sebut ingat. Macam mana ingat Allah? Ingat Allah itu sebagaimana Nabi Musa, jangan terlihat adanya diri. Bila nampak sesuatu besar, melihat Allah. Dengar samanya Allah. Aku hidup, hayatnya Allah. Wujudnya Allah. Semua kudrat iradat Allah, sama basar, kalam, ilmu, hayat Allah. Mana aku? Ini zikir orang makrifat. Dia tak perlu sebut. Hanya tahu yang meja kaki 4 selamanya kaki meja itu berkaki 4. Tidak pernah akan menjadi 3. Tahu Allah Maha Besar, tidak pernah Allah itu kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pernahkah Allah kecil? Sehingga kamu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah besar, Allah besar. Pernahkah Allah itu kecil? Allah tak pernah kecil. Jadi kenapa kau sebut besar? Itu ikut tahap kita. Jadi orang makrifat tak ada membilang-bilang dah. Melainkan pandangan dia itu sudah zikir.
pendengaran itulah zikir, pertuturan itulah zikir, melangkah itulah zikir, nafas turun naik itulah zikir. Baik, terima kasih lagi. Apakah sebab saya pun baru dengar berkaitan dengan hukum qalbi. Baik. Inilah dalam solat ini para pendengar, dia nak bersolat, barang siapa betul solatnya, baru dihitung, dikira, dihisap Allah akan ibadah-ibadah yang lain. Kalau tak betul solatmu, tidak akan dihitung, ditutup buku. Maka perbetulkanlah solat. Jadi solat ini ada dua. Bukan dua solat. Solat ni dia mesti ada zahir dan batin. Solat ni tak boleh buat zahir saja. Dia kena buat batin sekali. Tanyalah guru mana pun. Wala syariatin ala hakikotun batilatun. Barang siapa buat syariat saja, tidak ada hakikat apa? Batal. Begitulah sebaliknya. Jadi sekarang ini, kita bersolat hanya menggerak-gerakkan tubuh badan. Mengerjakan rukun 13. Kalau sekadar menggerak-gerakkan badan, mengerjakan rukun 13, kanak-kanak boleh bersolat. Apa beza solat kanak-kanak dengan solat kita? Jadi solat itu ada lagi yang batinnya, yang dinamakan hukum solat. Hukum solat ini wajib, fardu, rukun dan hukum tak boleh kita tinggalkan untuk amalan solat. Tak boleh. Jadi rukun 13 itu kita sudah maklum. Solat ada hukumnya. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li, perbuatan. Qauli, bacaan. Qalbi. Kita mesti bersemayam dengan qalbi, bersemayam dengan hati, bersemayam dengan jiwa, bersolat dengan kalbu. Kalbu. Jadi kita kena bersolat dengan kalbu. Orang nak bersolat dengan kalbu ada 7 tingkatan. Selain fi'li, qauli, kalbu ini 7 tingkatan. Pertama, qasad, ta'aruf, ta'yin, ihram, munajat, tabdi. 7 tingkatan. Jadi, manakah yang dikatakan qasad? Sebelum kita sembahyang kena qasad. Apa tu qasad? Menyatakan niat. Sebelum bersolat kena menyatakan niat. Tetapi dalam rukun 13, sembahyang dia berdiri dulu, tak ada niat. Betul? Rukun solat pertama berdiri. Tapi dalam hukum solat, hukum qalbi, dia kena berniat dulu. Qasad, menyatakan niat. Mana niat? Saja kesembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu lafaz niat. Dah dikerja, dah dalam rukun 13, dah lafaz dah. Tapi dalam hukum solat, kamu kena berniat. Mana niat? Gagal berniat, apa artinya? Itu makanya, hukum kedua, iaitu ta'aruf. Sebelum kita mendirikan solat, ananda, kita kena ta'aruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ta'aruf? Ta'aruf ini membezakan mana sunat, mana wajib nak bawa berjumpa Allah. Yang ta'aruf. Kita nak solat kena tahu dulu mana sunat, mana wajib nak bawa jumpa Allah ni. Umpama kita nak menghadap raja, nak buat apa? Mesti tahu mana sunat, mana wajib. Mana sunat? Mana sunat, mana wajib? Apakah kita tahu? Seumpama nak masuk Singapura, sunat duit, wajib pasport. Kita kena tahu. Sunat duit, tak ada duit pun tak apa, boleh masuk Singapura. Janji ada pasport.
Jadi pasport kita mana nak jumpa Allah? Kita tak tahu. Nah, ini contohnya begitu. Itulah dipanggil hukum kolbi. Lagi? Jadinya apakah ilmu makrifat ini memang pentinglah untuk ibadah seseorang? Contohnya solat, zakat, haji. Wajib. Tidak kira syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ianya wajib. Wajib zahir dan batin. Lepas jika seseorang tu tak tahu dan tak belajar, macam mana? Baik. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita buat setakat mana kita tahu. Yang kita tak tahu, apa boleh buat? Jangan pula tak tahu, tak buat, tak boleh. Kita buat setakat mana yang kita tahu. Yang tak tahu apa boleh buat, ya Allah, aku tak tahu. Bukan sengaja, aku tak tahu. Memang tak tahu. Jadi buatlah sebagaimana yang kita tahu. Jangan tinggal. Oh, tak payah sembahyang. Kenapa? Tak tahu hukum kolbi. Tak boleh. Nah, ya, biarpun tak tahu, kita buatlah sebagaimana yang kita tahu. Lagi? Jadi adakah berbeza ilmu hakikat makrifat ini dengan ilmu tarikat? Baik. Jauh berbeza. Syariat artinya undang-undang. Undang-undang ni artinya seumpama kapal. Syariat ini umpama kapal. Cantik. Semua lengkap. Ada haram, hukum, sah, batal, mubah, nikah, kahwin, cerai, meniaga. Semua ada. Dia tahu ni. Orang berilmu syariat ini, orang yang tahu hukum hakam. Seumpama bahtera di tepi pantai. Tujuan kita nak dapat mutiara kan? Jadi syariat umpama kapal saja. Tahu, baca tahlil, tahu, baca doa, tahu, ya. Tahulah, baca kenduri pun dia panggillah, dia semua tahu. Baru orang berilmu syariat. Itu haram, ini sah, itu batal, ini dapat pahala, ini dapat neraka syurga. Mengaji di Mesir sana hanya sekadar kapal terdampar di pinggir lautan. Apa itu tarikat? Torik itu jalan. Jalan ni arti apa? Kapal berlayar di tengah lautan. Tadi syariat hanya kapal di pantai. Tarikat kapal berjalan di lautan, berputar-putar. Macam mana orang tarikat? Orang tarikat ni puasa Senin Khamis. Sembahyang duha, sembahyang sunat, sembahyang hajat, berzikir. Orang-orang tarikat ni, dia mengamalkan melebihi daripada orang syariat. Orang syariat tahu cerita aja, tapi dia buat betul. Dia buat betul orang-orang tarikat ni. Ya, selalu ambil sembahyang, ya, pakai pakaian jubah serban. Ini orang tarikat. Umpama perahu di tengah lautan berlayar. Dapat tak mutiara? Belum kan? Belum. Mana pula dikatakan syariat, tarikat, hakikat? Hakikat ini umpamanya orang terjun ke dalam lautan. Orang terjun ke dalam lautan. Ini orang panggil tarikat. Apa beza dia? Orang tarikat berlayar di tengah lautan. Orang hakikat, dia meninggalkan kapal ini. Dia tak bawa kapal ke dalam lautan. Dia tak bawa periuk nasi ke dalam lautan. Dia tak bawa anak isteri ke dalam lautan. Dia terjun seorang diri selai sepinggang. Tak nampak dah amalan dia, tak nampak dah. Tersembunyi dah. Ini orang hakikat. Adapun orang ini nampak solatnya boleh kira berapa hari puasa, dia boleh hitung, dia boleh jumlah. Ini orang tarikat. Tapi orang hakikat, dia meninggalkan kapal. Tak ada orang pergi ke laut terjun dengan kapal-kapal, tak ada. Jadi orang hakikat terjun ke dalam lautan. Tak nampak dah ibadah dia. Dia tidak pertontonkan, tidak perlihatkan. Mana orang makrifat? Orang makrifat itu orang sudah mengenal Allah. Iaitu orang sudah dapat mutiara. Orang dapat mutiara,
dia balik ke rumah, diam-diam kunci dalam almari. Itulah perbezaan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Okey, Ayanda, saya nak tanya, bagaimana nak memahamkan ilmu memahami ilmu makrifat ni sudah ada dalam buku Ayanda tu, ilmu makrifat sudah tidak memakai jalan dalil. Adakah jalan dalil yang dimaksudkan oleh Ayanda ni adalah Al-Quran dan hadis? Maksudnya tak menggunakan Al-Quran dan hadis tu macam mana? Baik. Sudah diberitahu awal. Kita nak sampai ke makrifat, dia kena syariat dulu. Kena tahu hukum hakam, kena tahu hadis, kena tahu Quran. Jikalau tidak tahu Quran, hadis, takkan sampai makrifat. Jadi, apabila kita sampai ke hakikat, bukan tidak memakai dalil Quran. Bukan membuang hadis Quran, tidak. Cuma di sini, makrifat mengenal Allah. Ya, bukan mengenal hukum. Mengenal hukum kena pakai dalil Quran hadis. Kenapa ini batal, kenapa ini sunat, kenapa ini haram, kena dalil hadis Quran, bukan? Orang makrifat dia mengenal Allah. Mengenal Allah, tidak ada makhluk boleh mendalilkan Allah, melainkan Allah lah menjadi dalilnya. Begitu macam Rasulullah nak mengenal Allah. Apa Nabi kata? Ana araftu Rabbi birabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Tidak ada dalil guru, tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis. Aku mengenal Allah dengan Allah. Begitu. Orang makrifat ini bukan membuang hadis Quran. Orang nak mengenal Allah tak boleh mendalil selain daripada Allah, melainkan Allah lah dalilnya. Kita mengenal Allah tak boleh dengan guru. Orang baca Quran pun tak kenal Allah. Kita tak boleh mengenal Allah dengan Quran, tak boleh mengenal Allah dengan siapa-siapa makhluk, melainkan mengenal Allah dengan Allah. Tapi orang salah faham. Kita bukan membuang hadis Quran, tetapi untuk buat sandaran mengenal Allah, bukan hadis Quran lagi, melainkan Allah sendirilah yang akan memperkenalkan dirinya Allah. Begitu maksudnya. Awal kita kena belajar sunnah Quran. Kita kena hafal, kita kena ingat, kita kena mengaji. Tapi apabila sampai ke tahap mengenal Allah, tak ada dalil lain lagi, melainkan Allah lah satu-satunya dalil. Hanya Allah lah boleh mengenal dirinya Allah. Ana araftu Rabbi birabbi, kata Rasulullah. Aku mengenal Allah. Dalilnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Baik. Okay, saya ada soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni berkaitan dengan muamalah lah. Adakah sebenarnya dalam ilmu makrifat ni membenarkan bersalaman antara lelaki dan perempuan? Baik. Yang haram tetap haram. Yang halal tetap halal. Jangan haram nak dihalalkan, jangan halal nak diharamkan. Jadi hukum itu tetap berjalan. Ya, cuma kalau kita nak membelakangi hukum, ya, terpulanglah kepada individu. Tetapi jangan menghalalkan hukum yang haram, hukum haram dihalalkan, jangan. Kalau bersalam, terpulang kepada masing-masing. Terpulang kepada kita. Tetapi jangan masuk hukum. Hukum itu tak haram. Tetapi cuba kita fikir. Ini nak bagi pandangan ilmu makrifat. Nak dengar tak? Baik. Seumpama tudung dulu. Baik. Dikatakan hijab. Ya, hijab. Menutup apa? Aurat. Apa itu aurat? Lalu kita pun bagi tahu aurat perempuan ni rambut lah. Aurat lelaki pusat sampai ke lutut lah. Ini faham fiqah. Diletak aurat tu pada rambut. Diletak aurat tu pada lutut ke pusat.
Tetapi orang mengaji hakikat makrifat. Apa itu aurat? Aurat bahasa Arab, bahasa Melayu kata sempadan. Sempadan inilah nak kita jaga, batasan. Sempadan rumah engkau ini, sempadan rumah aku ini. Yang disuruh jaga oleh Allah itu aurat ini. Aurat mana? Hak Allah dengan hak kamu, kamu kena jaga. Kamu jangan campur sempadan Allah. Seumpama Allah melihat, engkau jangan melihat. Engkau pasti buta. Ini sempadan ini yang nak kita jaga. Orang fiqah dia sempadan rambut, sempadan lutut. Orang makrifat faham sempadan itu aurat. Aurat itu bahasa Arab, bahasa Melayu kata sempadan. Apa itu sempadan yang nak dijaga? Sempadan Allah dengan sempadan kamu, jangan kamu campur. Kalau Allah hidup, kamu mati. Kalau Allah berkuasa, kamu lemah. Ini dikatakan aurat. Tapi kita jangan menghalal pula yang ini. Itu aurat fiqah benar. Pada fahaman fiqah benar. Jangan pula kita nak menghalalkan yang fiqah. Fiqah ya fiqah. Fiqah dia duduk di atas rambut, duduk di atas lutut. Orang hakikat makrifat, aurat dia itu sempadan. Sempadan apa? Jangan kamu masuk sempadan Allah. Sempadan laisa. Ya, jikalau Allah hidup, kita mati. Itu dia kata sempadan. Begitu juga aurat di tangan. Tangan kita ini. Kalau nak fikirkan. Mana? Kulit saja kan? Tetapi dia kena jantan betina, dia kena ke perempuan laki-laki, tanpa muhrim, dia katakan batal. Batal air sembahyang. Jikalau kita tak ada air sembahyang, batal. Jikalau ada air sembahyang, batal. Jika tak ada air sembahyang. Jadi, itu orang mengaji hakikat tidak menghalalkan cara. Cuma terpulang kepada kita lah. Takkanlah orang hulur tangan kita nak tarik, ya. Kadang-kadang itu kita cara tak sengaja pun, cara mengambil hati pun ada. Jadi tidaklah sampai kita bersalam itu kita masuk neraka. Tidak. Tak ada salam masuk neraka, tidak. Hanya berdosa pada hukum fiqahnya. Tapi kita kena tahulah kalau orang tua ke, kalau orang menjadi murid kita, kita anggap dia sebagai anak kita. Niat kita tu. Kan innamal a'ma bin niat. Kita anggap dia sebagai anak buah kita, sebagai murid kita. Tapi saya tidak menggalakkan bersalaman. Ya. Kalau sengaja nak bersalaman, saya tak setuju. Ya. Itu saja. Okay, terima kasih Nanda atas jawapan pada hari ini, jawapan temubual saya pada hari ini. Amin. Saya memohon maaf jika ada soalan yang tersinggung ke apa ke. Tapi itu memang soalan tu saya nak tanyalah berkaitan dengan apa yang saya dengar daripada video-video yang Ayanda dah bagi link hari tu kan, dekat Makrifat Untuk Kenali Official tu. Cik Syah, yang link yang Ayanda bagi tu. Jadi inilah soalan-soalan yang saya nak tanya Ayanda. Baik. Jadi begitulah. Jadi untuk temubual ni sebenarnya ada surat yang saya bagi tahu Ayanda hari tu. Ada surat tapi Ayanda minta saya sign sendiri. Untuk sebab online kan, takut menyusahkan Ayanda pula nak print apa semua tu. Baik. Akhir kalam, janganlah terpengaruh dengan orang kata tuduh sesat. Sesat sebab apa mereka tuduh sesat? Sebab mereka tak sampai ke tempat yang kita sampai. Seumpama nak cari rumah Nanda, tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Sebab apa sesat? Sebab belum jumpa. Tapi kalau dah sampai rumah Nanda, sesat lagi ke tidak? Itu makanya sesat ni kerana mereka tak jumpa ilmu ini. Mereka tak faham ilmu ini. Mereka tak mengaji ilmu ini. Itu maka saya
memberi satu hujah jikalaulah salah, mana yang betul. Beritahu mana yang betul. Kalau salah ucapan saya tadi, ini secara umum ini didengar oleh seluruh negara. Ilmu makrifat bukan ilmu sembunyi-sembunyi, bukan ilmu sorok-sorok, bukan ilmu tapuk-tapuk. Ilmu sembunyi-sembunyi itu ilmu sesat, ilmu salah. Ini kalau kita umum orang boleh dengar. Salah di mana? Kalau salah, buktikan. Mana yang betul? Nak sembahyang betul macam mana? Nak syahadah yang betul macam mana? Mesti tahu nafi dan isbat. Ya, itu saja. Saya mohon ampun dan maaf jikalau kita berpandangan berbeza pendapat. Ya, maklumlah. Ya, kita tak boleh nak menghukum seseorang. Ya, jikalau kita tak sampai ke tahap tempatnya. Ya, itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.